لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Safas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala syada la ilaha illallah syada Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan? Salam Aidil Adha pada 10 Zulhijjah pada hari ini. Kita bersama Ustaz Tarmizi Abdul Rahman. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah Ustaz, sihat ya. Alhamdulillah serba putih. Masya-Allah. Menggamit kenangan dan juga di Kaabah Al-Musharrafah. Masya-Allah. Selamat Hari Raya Aidil Adha. Kami ucapkan kepada tuan-tuan dan puan yang bersama dalam My Quran Time baca faham amal pada hari ini. Mari sama-sama dalam kemeriahan, dalam kepayahan, dalam ujian, kita ingin terus menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, mengingatinya, sentiasa memohon. Yang paling berharga dalam hidup ini adalah hadiah hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala dengan bacaan Ummul Quran Al-Fatihah bersama Ustaz Tarmizi. Baik, terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. صدق الله. Amin ya rabbal alamin. Begitulah bacaan daripada Ummul Quran memulakan majlis Quran kita pada hari ini Ustaz ya. My Quran Time baca faham amal pada edisi Aidil Adha. Betul Ustaz. Ya, apa perasaan Ustaz pada pagi ini Ustaz? Allahu akbar Ustaz. Pagi tadi kita sama-sama solat dan alhamdulillah dapat juga bersama jemaah memimpin solat pada pagi ini. Pastilah Ustaz, satu suasana yang sangat lain sebenarnya. Ya. Tahun lepas kita berpeluang bersama dengan keluarga di kampung. Tapi kali ini kita di perantauan Ustaz. Betul. Namun itu adalah sebahagian daripada pengorbanan dan juga ujian yang perlu kita hadapi, tapi kita perlu positif. Kerana apa? Kerana pasti dan pasti setiap yang berlaku itu ada hikmah daripada Allah Subhanahu Wa Taala Ustaz. Ya, jadi itulah yang kita ingin sama-sama perhatikan dalam surah Al-Fatihah sebentar tadi tuan-tuan. Kita mengulang kaji dan memastikan bahawa salah satu daripada nikmat yang besar ya, walaupun mungkin kita tidak dapat merentas negeri ya, walaupun tak dapat merentas negeri, apakah yang kita ingin sama-sama hayati ialah dapat baca Al-Fatihah pada hari ini satu. Yang keduanya kita dapat solat pada pagi tadi, solat subuh kita, dapat solat hari raya, mungkin sebahagiannya berada di rumah tuan-tuan sekalian. Itu adalah nikmat yang besar, yang amat besar, dan nikmat yang sudah tentunya diasaskan oleh hidayah yang kita mohon saban hari. Kita mohon hadiah paling besar daripada Allah, ihdinas siratal mustaqim, namanya adalah hidayah. Jadi itu sebabnya sama-sama kita nak melihat pada hari raya Aidil Adha ini dengan memahami, memaknai tentang adha. Apa yang dimaksudkan dengan adha ya Ustaz ya, bila bercakap tentang ada sahabat kita sekitar 200-300 orang. Betul. Rakyat Malaysia. Betul. Masih dipilih sebagai duyufur rahman. Allah. Betul. Di Makkahul Mukarramah. Betul, ya, dan dalam masa yang sama kita hari ini nak lihat bila mereka di sana berkorban, Allah. Kita dekat sini macam mana masih lagi boleh berkorban untuk menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sebabnya kita melihat kepada
cabaran COVID ini saatnya memang real. Allah. Ya, memang terbukti benar sebagaimana kita lihat kita pakai inilah Ustaz. Okey. Ini ada putih tapi ada tambah lagi satu putih Allah. ya. Dan kita saksikan juga sebenarnya di padang Arafah ataupun di Makkahul Mukarramah ya tentang senario perkara ini. Itu lain tak bukan nak menuju kepada Allah. Sebab tu labbaika ya Rabb. Labbaika la syarika lak labbaik. Benar ya. Maksudnya kita kami menyahut seruanmu ya Allah, kami menyahut panggilanmu ya Allah, labbaika ya Allah. Mudah-mudahan Ustaz ya, sekitar dalam 200 ke 300 rakyat Malaysia dan seluruh dunia yang berada dekat sana yang terpilih, Allah Subhanahu taala kurniakan haji yang mabrur, laisa lahul jazaa illal jannah. Jadi kalau mereka di sana dapat jannah, kita pun nak juga Ustaz. Betul Ustaz. Kan? Betul, Ustaz. Jadi mari sama-sama kita baca daripada surah Al-Baqarah ayat 127 hingga 129 pada halaman yang ke-20. Tuan-tuan yang ada mushaf sambil lemang ke dengan kuih-kuih yang ada rendang ya. Kalau ada itu ketepikan sekejap, kita buka halaman 20 untuk sama-sama kita menyelusuri kembali kepada, kalau zaman sekarang ini 200-300 orang rakyat Malaysia, kalau sebelum ini mungkin ramai lagi. Tapi sebenarnya pada zaman dahulu sejarahnya 2 orang je Ustaz. Allahu akbar. 2 orang sahaja. Jadi kalau tuan-tuan ada kat rumah seorang atau 2 orang, masih lagi boleh kita berkorban kerana Allah. Kita baca dahulu ayat surah Al-Baqarah ayat 127 hingga 129 bersama Ustaz. Terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum sahabat-sahabat Al-Quran yang dikasihi Allah SWT sekalian. Apa khabar semua? Tadi saya sempat Ustaz sebelum dalam perjalanan nak ke TV Hijrah tadi sempat buat video call dengan keluarga kat kampung, cik, ayah semua. Insya-Allah. Saudara tu sedang ni lapah lagi. Oh dah mulalah. Okey, untuk diadakanlah. Jadi kita doakan mudah-mudahan dipermudahkan semualah mana sahabat-sahabat semua yang terlibat. Mudah-mudahan, tapi yang penting yang Ustaz jaga SOP lah. SOP. Jaga SOP je. Baik, kita nak baca tuan-tuan dan puan-puan ayat yang ke-127 sehingga ayat yang ke-129 di halaman yang ke-20 surah Al-Baqarah. Melihat kepada perjuangan Ustaz Nabi Allah Ibrahim yang kita rindui tanah haram untuk kita kunjungi insya-Allah. A'udzubillah. Jadi Ustaz, kita jemput share di Facebook. Betul Ustaz. Okey. Sahabat-sahabat semua, sebelum saya baca ni rugi kita nak baca sama-sama ni. Kita nak baca sama-sama. Jemput sahabat-sahabat, doakan dan juga ajak kawan-kawan kita di ruangan Facebook tu sebarkan pengajian kita pada hari ini insya-Allah taala. Baik. Jadi kita boleh Ustaz kita baca ayat 127 hingga ayat 129. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ صدق الله العظيم.
Astagfirullahal azim, gitulah bacaan daripada ayat 127 hingga ayat 129 daripada surah Al-Baqarah Ustaz ya. Cerita Nabi Ibrahim. Betul. Ya, itulah asas kepada bagaimana projek yang penting, iaitu untuk, dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan asas Baitullah Al-Haram yang ini Ustaz ya, Kaabah ini. Masya-Allah. Rupa-rupanya Nabi Ibrahim ya mendirikan qawaid minal bait ini bukan seorang tapi bersama anak dia. Nak ceritanya ialah kalau tuan-tuan ada anak, maka kita kalau nak buat baik kita kena kongsikan. Ajak sekali anak walaupun sedikit-sedikit, tetapi itu adalah generasi penerus legasi agama. Maka Nabi Ibrahim, Nabi Ismail bila dah siap itu mereka berdoa. Satu doa yang pendek dan juga kita boleh doa ketika hari raya ni Ustaz ya. Rabbana taqabbal minna. Wahai Tuhan kami, terimalah daripada kami. Apa yang terima daripada kami? Apa sahaja yang kita amalkan pada bulan Ramadan, kalau ada di kalangan tuan-tuan ya, pada Ramadan lepas, pada Zulhijjah ini ya, ataupun pada hari-hari sebelum ini, kita berpuasa, berzikir, baca Quran, segala-galanya kita kena dengan rasa rendah diri Ustaz ya. Rabbana taqabbal minna. Ya, biasa kalau hari raya cakap macam mana Ustaz? Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Kan? Jadi ini kita doa dengan penuh rasa kerendahan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu adalah asas untuk kita ini bersama dengan siapa? Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, insya-Allah Ustaz di jannah. Di jannah. Ya, kalau dia kata saya nak pergi haji tahun ini tapi tak dapat. Kan? Saya dah simpan dah duit daripada dulu, tak dapat. Innaka antas samiul alim. Sebenarnya Allah dengar, Allah tahu. Sebagaimana juga perit sebenarnya nak mendirikan Kaabah ni Ustaz ya. Kalau kita tengok dulu kecil lah kan. Tapi nak bina kecil-kecil pun bukannya ada bulldozer ke, ada apa jentolak ke untuk buat itu kan. Memerlukan kepada usaha Nabi Ibrahim dan juga si anak, tapi dengan barakah ya, doa ini Allah terima dan ianya kekal sampai sekarang Ustaz. Diteruskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah yang kita boleh perhatikan ketika kita tawaf Ustaz. Betul Ustaz. Ya, kalau tawaf, kalau katakan ada di kalangan hujaj sudah pun masuk ke Mekah dan bertawaf, kita dapat saksikan setiap kali kalau yang lelaki buka sebelah kanan Ustaz ya. Hari ni Ustaz tak pakai ni ya. Dah lama dah tak pakai. Tak pakai ya. Masya-Allah ya. Jadi ketika kita berpusing itu ya, tawaf itu sebenarnya setiap kali kita tawaf ya, kalau jemaah kalau macam tu Ustaz ya, kalau jemaah haji ataupun umrah bertawaf, sebenarnya ketika tawaf itu Ustaz, pengalaman Ustaz ya, saya pun ada pengalaman. Apa Ustaz fikirkan waktu bertawaf tu Ustaz? Allah, saya alhamdulillah Ustaz Fazrul, antara yang saya lakukan ketika tawaf Ustaz, saya dah bahagikan maknanya 7 pusingan itu, 7 pusingan. Doa yang spesifik setiap pusingan tu. Subhanallah. Jadi pusingan pertama dengan saya dengan Allah, kedua dengan mak ayah, ketiga dengan isteri, anak keluarga, keempat adik-beradik, yang kelima jiran tetangga, yang keenam kejaya, yang ketujuh tu dunia dan akhirat. Jadi maksudnya kita fokuslah. Fokus. Tapi sepanjang tawaf tu Ustaz kan, mata kita tu memang kita memerhatikan ataupun kita fokus, kita lihat Kaabah di sebelah kiri kita itu. Betul. Sebab satu binaan yang kita sangat-sangat nak berada di situ. Tiba-tiba hari yang kita tawaf tu, benda tu berada depan mata kita ya. Pasti dia akan menggamit perasaan kita lah. Dan ia bukan sekadar satu binaan Ustaz ya. Dia sebenarnya di sebalik binaan ini ada darah, air mata Nabi Ibrahim kan. Dia datang daripada jauh tu ya, daripada Palestin tu pergi ke Mekah, tak ada tanaman. Anak ditinggalkan pasal nak balik untuk berdakwah, dan kemudian bila datang balik itu yang nak sembelih anak tu, nanti kita akan baca ayat tersebut. Tapi bila bercakap tentang membina qawaid minal bait ini, maksudnya ia adalah satu projek keimanan ya, projek keimanan dengan arahan daripada Allah. Untuk apa? Ayat 128, untuk zuriat ya. Bukan sekadar Nabi Ibrahim, bukan sekadar Nabi Ismail, zuriyatina ummatam muslimatan lak. Untuk kita semua tuan-tuan sekalian, kita menjadi muslim yang menyerah diri kepada Allah, dan kemudian kita ini bertaubat kepada Allah. Betul, ya. Bila kita keliling tu Ustaz ya, bila Ustaz kata untuk diri, untuk keluarga, doa itu sebenarnya kita nak doa agar semua kembali balik kepada Allah. Pasal sebenarnya
kita akan kembali. Betul, Ustaz. Kan? Kita akan kembali. Jadi itu ayat 128 dan ayat 129 itu kalau kita perasan doa-doa saja Ustaz ya. Ayat 127 pun ada doa, ayat 128 pun ada doa, ayat 129 pun ada doa. Nak ceritanya Nabi Ibrahim ini legasinya panjang. Betul. Ya, barakahnya itu panjang kerana banyak doa. Ya, salam. Kan, dan itu yang Ustaz 7 pusing tu doa. Betul. Ustaz ni pasal ada setengah orang yang pergi ke umrah kalau tak buat persediaan, dia kata Ustaz nak buat apa pusing ni kan. Kan, dia tak sabar nak habis. Betul. Kan, pasti pantang orang terlanggar sikit ai. Ingat aku tak kuat kan. Debet. Jadi itu satu medan juga Ustaz sebenarnya. Betul. Untuk menguji kesabaran kita sebagaimana Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, Nabi Allah Ismail kan. Jadi sebenarnya bila Nabi Ibrahim bina kejayaan dengan Kaabah. Betul. Kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika masuk ke Mekah, ya, ketika tawaf itu dengan buka sebelah kanan itu petanda bahawa kami ini berjaya, ya, dengan izin Allah kami membawa kemenangan, ya, dengan izin Allah. Kalau kita pun sama juga, Nabi Ibrahim sudah membuat sumbangan, Nabi Muhammad memberi sumbangan pada dunia dengan iman. Saya ni buat apa? Kan, itu adalah mindset ketika kita berpusing ataupun bertawaf tersebut untuk sama-sama kita ambil pelajaran. Jadi Ustaz, boleh tak baca sekali lagi ayat 129, kerana ini adalah doa yang kesannya sampailah My Quran Time. Kan, My Quran Time ini adalah salah satu daripada barakah doa daripada Nabi Ibrahim. Ayat 129 kita baca sekali lagi untuk kita lihat apa kaitan tuan-tuan ikuti My Quran Time ini dengan Nabi Ibrahim yang ada kaitan dengan Hajj para hujaj di Mekah itu. Subhanallah. Subhanallah Ustaz. Ustaz sebut doa tadi ketika kita tawaf tu Ustaz kan. Kita mula daripada rukun Hajarul Aswad, kita berpusing lalui Hijr Ismail, kemudian kita akan jumpa satu penjuru Ar-Ruknul Yamani Ustaz yang kita ada doa yang kita baca kan nak menuju ke Hajarul Aswad tu, kita akan lazimi doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rahim ya rabbal alamin sampai dekat Hajarul Aswad, bismillahi Allahu akbar, pusing balik. Allah teringat Ustaz doa Allahu akbar. Baik, jadi kita nak baca ayat 129 Ustaz. Baik, jom sahabat-sahabat semua, sahabat Al-Quran dikasihi Allah, kita sama-sama baca insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Rabbana wa ba'ath fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatik wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Sadaqallahul azim. Ya Tuhan, kami utuslah di tengah-tengah mereka seorang rasul daripada kalangan mereka sendiri yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat-Mu dan mengajarkan kitab dan hikmah kepada mereka dan menyucikan diri mereka. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Perkasa, Maha bijaksana. Ini doa Nabi Ibrahim yang kesannya apa? Dibangkitkan rasul, bangkitlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang peranannya transformasi yang perlu berlaku dalam masyarakat. Yang pertama, tilawah ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala yang pertama. Yang kedua, mengajarkan kitab wal hikmah, Al-Quran dan juga sunnah Nabi. Dan yang ketiganya, wa yuzakkihim, dengan tilawah ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala dengan kitab Al-Quran ini kesannya mereka akan menyucikan diri, ya. Tetapi bila dalam surah Al-Jumuah Ustaz, ya, bila ayat ini Allah sahut, Allah jawab, dia punya jawapannya bertukar sikit. Ya, mula-mula dia tilawah dahulu, kemudian tazkiyah, kemudian barulah
ta'lim, iaitu mengajarkan kitab. Ya, pasal apa sebenarnya sebelum kita belajar tuan-tuan, My Quran Time, kita sendiri dah kena bersihkan diri kita. Ya, ambil wuduk, kita baca auzubillahi minasyaitonirrajim. Mindset kita ialah ya Allah, aku ni tak tahu ya Allah. Ya, bila ada mindset itu saja, pergi ke umrah ini ustaz ya. Kalau cakap saya dah tahu, apa jadi ustaz? Ya, memang lain macam kan. Ya, kalau di padang Arafah tersebut ya, sebenarnya kalau kita wukuf ke, kalau ada mindset saya dah tahu segala-galanya, memang kita tak boleh nak pergi ke sini. Kita akan rasa gelisah. Ya, tetapi kalau kita dengan mindset ya Allah, aku dengan apa, kalau dengan ihram, kain ihram tu tak ada apa-apa, pangkat semuanya kita tinggalkan untuk fokus kepada Allah, maka pada waktu itulah kita akan bertemu dengan banyak hikmah daripada ibadah haji dan juga umrah. Jadi ustaz, mungkin di hujung bahagian pertama ini mungkin ada ucapan kepada rakan-rakan sahabat tuan-tuan haji, puan-puan hajah yang rindu kepada Baitullah Al-Haram pada Raya Adha ini. Sila Ustaz. Betul Ustaz. Kita rindu kat tanah suci ni, kita terbayang, kita terkenang lepas kita tawaf kita nak buat apa. Lepas tawaf kita solat dan sebagainya, kemudian kita pergi minum Zam-Zam kan, kemudian kita mula bergerak ke sa'i. Dekat sa'i ada doa lagi, Rabbighfir warham wa'fu watakarram watajawaz amma ta'lam innaka ta'lamu ma la na'lam innaka antallahal azizul akram. Masa kita berlari-lari anak tu, ingat tak? Subhanallah, ngangguk tu. Ingat masa kita lari-lari anak dekat lampu hijau tu, pusingan 1, pusingan 2, pusingan 3, berhenti minum Zam-Zam kat tepi. Tak sudah-sudah hari dah siap dah 7, kita masih lagi. Itu adalah suasana ataupun syarat dengan penuh dengan pengajaran, pengertian, pengalaman ataupun orang kata peristiwa kerja haji, kerja umrah. Dan di kesempatan ini kita nak ucaplah, saya nak ucapkan selamat salam Aidil Adha buat cik dan ayah saya di Terengganu, di Kong Kijang tu, di kampung Kong Kijang, tengah lapar tengah bagi lembu tu, daging korban. Juga buat ibu mertua saya puan Nolia Jamain di Sungai Petani Kedah, dan juga semualah adik-beradik, sahabat-sahabat handai semua, juga tuan-tuan dan puan-puan, insya-Allah satu hari yang pasti akan ditentukan oleh Allah Taala, kita pasti akan bertemu lagi nanti insya-Allah. Insya-Allah ya. Jadi moga-moga ya, dengan kita selalu berdoa ni Ustaz ya, Allah kabulkan, dan Allah sebenarnya tidak pernah mengecewakan kita ya. Kita je kadang-kadang banyak mengecewakan. Jadi insya-Allah semua yang ada ini dalam tuntunan Allah Subhanahu taala. Kita berehat sebentar, selepas ini kita akan melihat balik kepada babak-babak dalam haji itu yang kita ingin semak daripada panduan Al-Quran, masyair. Kita berehat sebentar, My Quran Time, baca, faham, amal, insya-Allah. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Allahu Akbar. Lafaz talbiyah yang kita rindu untuk menyebut-nyebutnya Ustaz. Dalam contohnya dari Madinah nak ke Mekah, sepanjang perjalanan Ustaz, bertalbiyah dalam 10 minit lepas tu tidur. Sebab jauh perjalanan, nak kata itu dengan bas, dengan aircon semua Ustaz. Bayangkan zaman dahulu Allahu Akbar, subhanallah. Dan ketika peristiwa Nabi nak masuk itu pada tahun ke-6 Hijrah, betul, kan, dah pergi rupanya kena tahan dekat Hudaibiyah, pun patah balik. Allahu Akbar. Maksudnya di perjuangan tempat, ataupun di tanah Hudaibiyah tu syarat sebenarnya dengan pengajaran ataupun peristiwa. Tapi kadang ialah kita pergi macam Ustaz kata dia, kita rasa macam semua dah tahu. Padahal tak tahu. Ambil gambar apa semua, bukan tak boleh, tapi kalau alangkah baiknya
jika ada syarat dengan pengajaran yang betul. kita dapatkan. Dia bawa dengan perasaan, Betul, ya, Sas. kita kembali semula Allah. dengan perasaan bahawa sebenarnya Nabi berjuang, ya, dan bila nak pergi melawat kepada Kaabah itu balik kampunglah, Balik kan, kampung, balik Sas. kampung, balik nak dapat ketenangan, rupanya tak boleh, ya. Hudaibiyah itu tempat kita istilahnya apa, Ustaz? Mabit itu, ya. Ataupun kita kalau nak buat umrah ke, kita berniat di situ, miqat di situ. Itu adalah satu tempat yang amat penuh dengan sejarah. Betul, ya. Sahab. Jadi bercakap tentang kita balik kampung, betul, rindu, Ustaz, ya. Kita ada rindu seseorang, Ustaz. Betul, Sah. Selalu kalau istimewa Aidilfitri, Aidil Adha, kita biasa bertiga, Sah. Bertiga. Jadi kita rindu seorang lagi sahabat kita. Guru kita Al-Fadhil Ustaz Ahmad Tirmizi katanya ada bersama kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Allahu akbar. Masya-Allah, masya-Allah, masya-Allah. Satid. Allah. Ya, Berada di mana tu? Sekarang berada di Masjid Al-Hidayah Kelana Jaya. Yang mana pada tahun ni pihak Masjid Al-Hidayah Kelana Jaya masih meneruskan lagi ibadah korban di masjid. Alhamdulillah. Masya-Allah. Ustaz Fazrul, dan penonton-penonton semua, walaupun Ustaz Tirmizi kita sedang melapah daging dan sebagainya, kita tetap nak dengar taranum bacaan daripada Al-Fadhil Ustaz kita. Kita nak request satu surah lah, kita nak mohon surah Al-Kausar. Surah Al-Kausar daripada Al-Fadhil Ustaz Tirmizi kita. Silakan, di Masjid Ustaz Al-Hidayah. Silakan. Masya-Allah, mengambil semangat sempena dengan Hari Raya Korban ini, kami telah mengorbankan 3 ekor lembu dan juga lebih kurang 10 ekor kambing di tempat Masjid Al-Hidayah Kelana Jaya. Alhamdulillah sekarang sedang proses melapah daging daripada tulang dan juga proses menimbang dan proses agihan secara drive-thru akan diedarkan pada petang ini, insya-Allah. Saya baca satu surah lah. Ya, silakan. Mengambil semangat Nabi Ibrahim, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. Allah, masya-Allah, subhanallah. Itu Ustaz, jelas terpancar semangat pengorbanan ataupun ibadah korban yang diterjemahkan oleh Al-Fadhil Ustaz Tirmizi bersama dengan sahabat-sahabat dengan AJK Masjid Al-Hidayah yang melaksanakan ibadah korban. Jadi mudah-mudahan Allah SWT permudahkan Ustaz Tir, mudah-mudahan insya-Allah. InsyaAllah. Terima kasih diucapkan pada Ustaz Tirmizi, ya, berkongsi juga Ustaz, masih lagi Quran time di sana. Allahu ya, akbar, Allahu sambil akbar, melaksanakan ibadah korban. Terima kasih diucapkan pada Ustaz selamat Tirmizi. Hari Raya Aidil Adha Ustaz Tir. Subhanallah. Sama-sama. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Jadi kita nak meneruskan Quran time Ustaz Tirmizi sambil melapah, ya. Kita nak meneruskan dengan melihat kepada surah Al-Hajj ayat 26 hingga 27 di mana kita nampak sebenarnya daripada ayat ini muka surat 335, tuan-tuan boleh buka mushaf. Ini adalah bukti bahawa Islam adalah agama kebenaran. Wukuf di Padang Arafah, ramai datang berduyun-duyun daripada seluruh dunia yang kita akan saksikan selepas ini nanti adalah sesuatu yang membuktikan bahawa kalau ada orang Yahudi kata Nabi Ibrahim tu yang betulnya agama Yahudi, ada yang kata bahawa agama Nasrani itu Kristian yang betul kerana Nabi Ibrahim itu dikaitkan dengan sebagai orang Kristian. Contohnya ayat ini menjelaskan bahawa ada bukti siapa yang benar, siapa yang tidak benar berdasarkan kepada bukti yang kita boleh lihat sampai kepada tahun 2021 ini. Mari kita sama-sama baca ayat 26 27 bersama Ustaz Tirmizi. Baik, terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Tuan-tuan dan puan sahabat Al-Quran, kita berada di halaman 335. Kita nak baca dua ayat 26 dan 27 surah Al-Hajj. Mari kita baca sama-sama insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق صدق الله العظيم. Surah Al-Azim ayat 26, dan ingatlah ketika kami menempatkan Ibrahim di tempat Baitullah dengan mengatakan, janganlah engkau menyekutukan aku dengan apapun dan sucikanlah rumahku bagi orang-orang yang tawaf, bagi orang-orang yang beribadah, orang yang rukuk dan sujud. Ada 4 perkara tersebut Ustaz ya. Bila tengok pada Baitullah Al-Haram, ada 4 perkara yang dijelaskan dalam ayat ini. Tawaf. Ya. Tawaf ya. Kemudian apa? Yang kedua, beribadah ya, iaitu istilahnya al-qaimin ya. Qaimin ni ibadah, maksudnya solat ya. Warruka' iaitu orang yang berrukuk, dan yang keempat sujud. Nampak macam berdiri solat, rukuk sujud ni kan satu je Ustaz. Solat ni kan boleh cakap je al-musallun contohnya kan, tetapi diasing-asingkan. Mengapa? Kerana ada yang claim, dia kata bahawa kami pun ada juga kami punya rumah suci, kami bertawaf. Betul. Tetapi tidak berdiri solat, ataupun kalau berdiri, ada yang dalam agama Yahudi berdiri, tetapi ada yang tidak ada rukuk ataupun tidak ada sujud. Ya, pasal ibadah yang ada rukuk dan sujud sekali adalah solat pada orang Islam saja. Ya. Jadi tawaf dan juga solat dengan rukuk sujud ini lambang kebenaran siapa yang betul sebenarnya ikut Nabi Ibrahim yang original. Ya, berbanding dengan ada yang kata kami adalah orang Yahudi, kamilah yang original dengan Nabi Ibrahim, pasal Nabi Ibrahim ni Bani Israel kan, dia ni Yahudi. Tak. Dan Nasrani pun cakap kerana Nabi Ibrahim ni adalah bapa kepada agama kami pun tidak dibenarkan oleh bukti dalam ayat 26. Apakah yang dibuat oleh Nabi Ibrahim? Wa'adzin ya, dan serulah manusia untuk menunaikan haji, nescaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki atau menunggang setiap unta yang kurus. Mereka datang daripada segenap penjuru yang jauh. Istilahnya fi kulli min kulli fajjin amiq ya. Ini adalah satu lagi mukjizat dalam Ustaz, kelebihan apabila Nabi Ibrahim ini buat Kaabah, ajak orang pergi haji. Tak ada Facebook Ustaz. Ya, tak ada marketing, tak ada kedutaan ke apa, tak ada. Panggil je adalah. Tetapi kerana Nabi Ibrahim berusaha, maka kesannya Ustaz sampai sekarang orang yang tak pergi dia rasa rindu. Betul, orang yang dah pergi pun makin rindu. Dia dengar-dengar je, bilalah tabung haji nak panggil kan. Itu istilahnya wa'adzin. Dia gunakan telinga dia, bilalah tabung haji nak panggil saya kan. Bilalah berita daripada Arab Saudi kata bahawa boleh masuk. Berduyun-duyun. Itu kerana apa? Kerana Nabi Ibrahim tawaf dan menghambakan diri pada Allah. Allah angkat kepada Nabi Ibrahim yang menyeru, walaupun seorang ataupun dua. Pelajaran untuk kita, kalau kita ajak orang buat baik Ustaz ya, tak ramai tak apa ya, yang pentingnya apa? Niatnya ikhlas kerana Allah SWT. Moga-moga selepas itu tuan-tuan share dekat Facebook Quran Time, ajak orang sembahyang, ajak orang buat baik. Awal-awal mungkin tak ada follower kan, jangan target follower ramai, tetapi kita nakkan keredaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita bercakap tentang perkara ini Ustaz ya, kalau kita perhatikan wukuf di padang Arafah semalam semalam ya, maksudnya apa?
macam-macam jenis orang Ustaz. Betul Ustaz. Ya. Allah. Ada yang faham bahasa Arab tu satu, yang tak faham tu satu. Betul. Kan? Tapi keadaan di padang Arafah itu sendiri yang pelbagai jenis orang menunjukkan apa? Menunjukkan bahawa sebenarnya benarnya Islam ini sendiri, ya, benarnya Islam, dan inilah yang ditunjukkan oleh Nabi Ibrahim dalam ayat yang kita baca sebentar tadi. Jadi kita nak melihat satu lagi Ustaz, ya. Kalau kita bercakap tentang wukuf di padang Arafah, mabit di Muzdalifah ini, kita boleh tengok tentang amalan korban. Tadi Ustaz Tir dah tunjukkan. Kita nak tengok juga apakah sebenarnya falsafah korban di bumi Mekah dan juga falsafah korban di bumi Malaysia dan di mana saja. Kita lihat pada surah Al-Maidah ayat 27. Untuk sama-sama kita baca halaman 112. Jom sama-sama sama Ustaz Tarmizi. Baik, terima kasih Al-Fatihah Ustaz Fazrul. Allahu akbar. Teringat Ustaz saya wukuf di Arafah Ustaz. Kalau memanglah biasanya jemaah-jemaah kita, jemaah haji daripada Malaysia ataupun Asia, kita akan berada di kemah-kemah di Arafah. Betul. Kita tak ada kesempatan untuk berada di Jabal Rahmah yang di tepi bukit apa tu gunung itu, apa bukit itu dengan lautan manusia. Tak nampak putih je. Semua. Jadi betul sangat yang Ustaz Fazrul sebut tadi, ada yang hitam, ada yang coklat, ada yang putih, ada bermacam-macam warna kulit, berbagai-bagai bangsa, bahasa, tetapi mereka agama yang satu, Islam, dan juga baca Al-Quran yang satu. Subhanallah. Antara pengalaman yang tak boleh saya lupa Ustaz di Arafah Ustaz, iaitulah saat kemuncak tu Ustaz, berada di bawah pokok dengan tikar yang dibekalkan oleh tamu haji Ustaz. Dan manisnya, menariknya, tikar tu saya sebelah-sebelah dengan ayah saya, dengan mak dengan isteri kat belakang. Maksudnya satu suasana yang subhanallah Ustaz. Tengah hari itu kita, Ustaz Faz pernah sebut sebelum ni, kita rasa kita seorang diri saja hanya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanallah. Kan ingat lagi tak pengalaman tu? Lepas asar tu kita sudah mula menunggu nama kita dipanggil. Tarmizi contohlah, ataupun dipanggil nentek kita tu. Bas nombor A, contoh. Bas nombor 40, A, kandang A, ada istilah tu, ada istilah guna kumpulan A, kumpulan B. Naik bas pula. Pergi mana pula? Pergi Muzdalifah. Ni kita nak baca ni ayat yang ke Ustaz? Yang ke-27. Ayat yang ke-27 kita nak baca sekarang ni, tuan-tuan dan puan-puan. Jom kita baca halaman 112 ayat 27. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ صدق الله العظيم. Dan ceritakanlah wahai Muhammad yang sebenarnya kepada mereka tentang kisah kedua-dua putera Adam, iaitu Habil dan Qabil, ketika mereka berdua mempersembahkan korban, korban, maka salah seorang daripada mereka berdua diterima dan daripada yang lain, Qabil, tidak diterima. Dia berkata, sesungguhnya aku pasti membunuhmu. Dia, Habil, berkata sesungguhnya Allah hanya menerima amalan daripada orang yang bertakwa. Jadi ini Ustaz, ya, kalau wukuf di padang Arafah ataupun di Muzdalifah itu, pengalaman di bumi Mekah ini sebenarnya bercakap tentang pengorbanan. Duit banyak cari dah, ya, dikorbankan untuk membuat amal agar diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Ustaz, kalau kita perhatikan keadaan di Muzdalifah, ya, memang orang-orang ni macam-macam, kaya miskin berada di sana, ya. Dan kalau tuan-tuan tengok gambar dekat internet ke, ya, kita akan nampak perkara ini betapa mengorbankan untuk Allah ini adalah tanda takwa.
Tetapi satu lagi, kalau kita tengok kisah ini, Habil dan Qabil Ustaz, Yes, ya. betul. Habil bagi yang bagus. Bagi yang bagus. Maksudnya apa? Kalau katakan pergi ke Mekah tu bagai duit yang bagus. Kan, kalau kita saksikan bagaimana nak sampai ke sana tu Allah bukan kaleng-kaleng lah. Betul, Kan, kena buat saving. Tapi ada orang yang makcik hujung kampung boleh sampai. Allah. Ada orang pakcik di tengah bandar tak sampai. Betul. Ya, pasal apa? Ia adalah pilihan Allah. Allah. Bila kita betul-betul atas dasar takwa, Betul, maka insya-Allah Allah mudahkan urusan. Kita doa teruslah Ustaz, Betul, ya. Ustaz. Dan lebih daripada itu, yang Qabil tidak diterima. Ya. Pasal dia bagi yang cincai-cincai. Cincai kan, Asal- dia asal ada je. asal ada je. Dan kalau kita perasan kisah ini, selepas itu sesungguhnya Allah hanya menerima daripada orang bertakwa, kata Habil kan. Ya. Qabil tak puas hati. Qabil tak puas hati. Betul. Dan kalau kita perasan, Habil dia orangnya okey, diterima dan okey. Qabil tak diterima, dia jadi orang yang busuk hati, Ustaz. Jadi sebabnya dalam hidup kita ini, kalau kita ini tidak bagi yang terbaik bagi Allah SWT, kita boleh perasan orang tu busuk hati, sakit hati, boleh apa, menyakitkan hati orang lain. Kalau perasaan perkara itu ada, maksudnya takwa tu dia masih lagi berlega-lega lah, Ustaz. Dia kena ditingkatkan lagi. Dan macam mana kita nak bina lagi takwa? Kita berikan yang terbaik. Banyakkan lagi derma. Kalau kita di Malaysia ataupun bukan di Mekah sekarang, Betul, Ustaz. banyakkan infak lagi, Ustaz. Betul, Ustaz. Pada Aidil Adha ini, kerana apa? Kerana bila kita kurang memberi, takwa itu rendah, maka kesannya hati akan jadi mudah sakit berbanding dengan orang yang bertakwa, yang suka memberi. Jadi bercakap tentang sakit hati di Allah, bumi Allah, Mekah Ustaz. ini Betul, cabarannya, Ustaz, banyak kan. Banyak, Ustaz. Saya ketika bawa jemaah dulu, kalau umrah contohnya, macam-macam jenis lah kan. Macam-macam, Ustaz. Ustaz pun bawa umrah, bawa Betul, Ustaz, haji, betul. itu macam mana? Allah, Ustaz. Kalau Ustaz boleh berkongsi. Saya antaranya Ustaz, ketika berada di Arafah tu memang padatlah, kita nak menunggu untuk hari Arafah. Dan antaranya juga kalau sekarang ni Ustaz, lebih kurang dalam pukul 7.45 macam tu, mereka jemaah sekarang ni berada Pagi. di apa nama ni, Muzdalifah, sudah bergerak menuju daripada Arafah ke Muzdalifah untuk mabit dan sebagainya. Dah berada di Muzdalifah, malam tadi dah kutip anak batu dan sebagainya. Ketika di pengalaman saya di Muzdalifah, kita baring kat situ atas tanah tu dengan tikar tu beratapkan Dan langit. Langit, Ustaz. Cari anak batu, Ustaz. Cari anak batu dan kita berdoa saat itu. Dia sebenarnya, tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita lihat checkpoint ataupun masyair haji, tempat-tempat ni, dia seolah macam satu checkpoint ataupun gambaran kepada kita checkpoint kita di mahsyar nanti. Betul, Ustaz. Kat sini kat Arafah, kemudian kat Muzdalifah, kemudian nak ke Mina. Kat Mina lagilah. Nanti kita kongsi sikit pengalaman tu dekat Mina, ya Allah. Kan? Jadi di Muzdalifah tu, antara pengalaman tu itulah. Sebab saya manis tu sebab dengan mak ayah, Ustaz. Ya. Pertama kali saya pergi umrah dengan mak ayah, hadiah Al-Quran. Quran. Yang pertama kali pergi haji pun kebetulan dengan mak ayah juga. Subhanallah. Jadi maknanya satu kita sangat hargailah hadiah Al-Quran itu yang Allah Taala kurnia pada kita, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi kita kena senantiasa bersemangat dengan Al-Quran. Betul. Ya, jadi moga-moga dengan kita selalu menghayati Al-Quran ini, dia melenturkan hati kita menjadi lembut, Ustaz, ya, bertakwa. Dan tadilah apa yang kita boleh belajar, kalaupun kita belum lagi, bagi tuan-tuan yang belum lagi sampai ke bumi Mekah ataupun Madinah, kita ambil pelajaran daripada surah Al-Maidah tadi, iaitu kita jaga hati kita. Jangan mudah jadi orang yang sakit hati. Ya, pasal orang yang sakit hati ini tanda amalan dia ini masih dipersoalkan, ya, dan dia belum lagi membina takwa seperti Habil. Jadi kita kena minta lagi pada Allah, jadikan kita sebagai apa, Ustaz, doa kita juga kalau untuk keluarga, Rabbana hablana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jadi itulah beberapa ayat daripada perkongsian kita pada hari ini. Moga-moga kita jadi orang yang bertakwa dan binanya di sini, ya, bukannya bila sampai Mekah baru nak bina di sini. Bila sampai umrah dan haj, kita lonjakkan lagi. Lepas tu balik ke Malaysia, mabrur,
kita beramal dengan orang-orang yang mempunyai ataupun berbuat mabrur bir kebaikan di Malaysia. Jadi bukannya kita baru nak bina, kita mula bina di sini insya-Allah. Kita doa pada Allah, kita menjadi orang bertakwa. Kita bersama Ustaz Tarmizi. Silakan Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم ya Allah ya Rahman ya Rahim ampunkan dosa-dosa kami ya Allah. Ampunkan dosa ibu dan ayah kami ya Rahman, mak ayah mertua kami ya Allah, ampunkan dosanya, dan juga muslimin dan muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Tuhan kami rindu untuk ke tanah suci-Mu ya Allah, Makkah dan juga Madinah. Kami rindu untuk bertawaf di Kaabah-Mu ya Allah, bersa'i ya Allah, bertahallul ya Allah, dan juga kami rindu ya Allah untuk menziarahi maqam junjungan besar kekasih kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkenankan ya Allah, perkenankan ya Rahman. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, di saat yang barakah ini kami menadah tangan memohon ke hadrat-Mu ya Allah. Kurniakan kesembuhan buat ahli keluarga kami yang kini sedang diuji dengan pandemik COVID-19 ini ya Allah. Kurniakan kesembuhan buat ahli keluarga kami yang kini berada di hospital menerima rawatan ya Allah. Sesungguhnya Engkaulah sebaik-baik penyembuh ya Arhamar Rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum Inna wa minkum taqabbal ya karim. Moga-moga Allah menerima doa kita Ustaz, amal kita, dan terus kita sama-sama menggunakan peluang yang ada ini untuk kita meluaskan lagi amal takwa kita, salah satunya dengan infak di tabung gerakan Al-Quran. Saya menjemput tuan-tuan untuk sama-sama kita infak, dan infak istimewa pada hari raya Adha ini kerana itulah tanda pengorbanan kita untuk Quran yang diperjuangkan oleh Nabi Muhammad. Kita teruskan dan insya-Allah kita bertemu lagi. Saya ingin mengambil peluang untuk mengucapkan selamat hari raya Adha pada tuan-tuan sekalian, juga khas untuk ibu yang berada di Taman Seri Bido, PKPD sekarang Ustaz. Tapi insya-Allah untuk ibu mertua di Pulau Pinang, bapa mertua di Pulau Pinang, terus kita berkorban. Doakan kita semua bersama Al-Quran. Kita bertemu lagi pertama yang Duyufur Rahman dipermudahkan untuk meneruskan Muzdalifah, Mina dan sebagainya dipermudahkan insya-Allah. Moga-moga Allah terima amal kita. Bertemu lagi dalam My Quran Time, baca faham amal insya-Allah.